Baiklah murid-murid semua, Assalamualaikum cikgu ucapkan. Hari ini kita akan belajar kata nama. Sebelum itu, jom kita tonton video tentang kata nama. Okey, baiklah murid-murid. Apa itu kata nama? Okey, kata nama merupakan perkataan yang digunakan untuk kita menamakan sesuatu, sama ada orang, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Jom kita tengok contoh. Okey, untuk orang, kita boleh menamakan ibu, anak, doktor, guru, kawan, nelayan, ahli bomba dan sebagainya. Seterusnya, antara contoh-contoh haiwan adalah harimau, burung, monyet, anjing, semut dan sebagainya. Okey, mari kita tengok contoh benda pula. Buku, payung, epal, kapal terbang, kereta, jus oren dan sebagainya. Okey, untuk tempat pula boleh sekolah, sungai, kedai, kata nama untuk ruang tamu, taman haiwan dan lain-lain. Okey, ini pula adalah contoh kata nama yang sukar untuk kita kategorikan dalam kategori orang, tempat, haiwan, benda dan sebagainya yang cikgu nyatakan tadi. Antaranya adalah fikiran, perasaan, mimpi, angin, ribut dan lain-lain. Baiklah murid-murid, jom kita beralih pula pada kata nama am dan kata nama khas. Mari kita lihat perbezaan antara kata nama am dan kata nama khas. Okey, kata nama am merupakan kata nama yang bersifat umum. Manakala kata nama khas merupakan kata nama yang merujuk khusus untuk sesuatu. Kata nama am biasanya dieja dengan huruf kecil kecuali di permulaan ayat. Manakala untuk kata nama khas, huruf pertama ejaan mestilah sentiasa dalam huruf besar. Baiklah, bagi contoh untuk kategori orang, apabila kata nama am, abang, manakala kata nama khas pula ada nama di belakang kata nama abang itu. Jadi dia akan menjadi huruf besar, Abang Omar. Walau di mana sahaja dia akan tetap huruf hadapannya besar. Okay, kita tengok contoh kedua, guru. Bila ada nama, jadi Cikgu Ros, huruf besar. Jadi Guru Ros pun betul, G akan jadi huruf besar. Okey, seterusnya doktor. Tetapi apabila ada nama, dia akan menjadi huruf besar. D, A, huruf besar. Dr. Alex. Dan yang terakhir adalah penyanyi. Okey, untuk kata nama khas, bila kita letakkan nama, jadi huruf besar, iaitu Khai Bahar. Semua kenal Khai Bahar kan? Okey, seterusnya, bagi kategori haiwan, murid-murid dapat lihat perbezaannya ya. Iaitu kucing, apabila tiada nama, dia akan huruf kecil saja. Tetapi bila ada nama, dia akan menjadi huruf besar. Sama juga macam haiwan-haiwan lain. Pak belang, ayam, selalunya nama dia adalah si jantan, kancil, sang kancil. Bila ada nama saja, dia akan menjadi huruf besar di hadapannya. Okey, cuba murid-murid perhatikan ya. Cikgu dah tanda dah merah dekat situ. Jadi dekat tempat yang cikgu dah bulatkan tu kena huruf besar. Okey, kita pergi pula pada kategori benda. Okey, untuk kata nama am, minuman.
Bila kata nama khas, dia kena huruf besar. Jadi Coca-Cola, itu nama minuman tersebut. Sabun adalah kata nama am, kata nama biasa. Semua orang panggil sabun, kasut, tapi bila ada nama, dia akan jadi kata nama khas. Kena huruf besar di hadapannya. Okey, Dettol, Adidas, Samsung. Cuba murid perhatikan ya. Mana satu huruf yang cikgu besarkan? Huruf di hadapan. Kena huruf besar, bukan huruf kecil. Okey, seterusnya adalah kategori tempat. Okey, sekolah. Sekolah biasa. Tapi bila ada nama, jadi kena huruf besar. Contohnya sekolah rendah Kerambit. SR dengan K kena huruf besar. Okey, seterusnya negara. Pulau. Okey, dah huruf besar. Pusat beli belah dan banyak lagi. Contohnya taman, kan, yang cikgu cakap tadi. Itu pun tempat. Semua tempat bila ada nama, dia kena huruf besar. Tengok cikgu dah bulatkan. Okey, seterusnya dalam ayat pula. Cuba kita tengok macam mana kata nama am ni apabila berada dalam ayat, dan macam mana kata nama khas pula apabila dia berada dalam ayat. Okey, untuk kata nama am, Ali berjalan ke sekolah. S huruf kecil kerana dia kata nama am. Sekolah itu jauh. S huruf besar. Okey, cuba tengok. Cikgu bulatkan. S huruf besar kerana dia berada di hadapan ayat. Manakala untuk kata nama khas pula, S, R dengan X, dia berhuruf besar kerana dia kata nama khas. Tak kira lah dia berada di belakang ayat, dia menjadi predikat ataupun subjek, dia tetap kena huruf besar. Tengok, dekat atas tadi dia jadi predikat, dekat bawah dia jadi subjek. Dia tetap ada huruf besar kerana dia kata nama khas. Tengok cikgu bulatkan. Tu semua kena huruf besar. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Ada beberapa orang doktor di klinik itu. Okey. Nampak tak? Cuba fokuskan pada huruf D. Okey. Tengok, fokus. Bila dia berada di hadapan ayat, dia akan menjadi huruf besar D tu. Kerana dia kata nama am. Kata nama am kalau duduk di hadapan ayat je, dia akan jadi huruf besar. Tetapi kalau kata nama khas, sama ada dia duduk di tengah ayat ke, di hadapan ayat ke, di belakang ayat ke, dia tetap akan jadi huruf besar. Tengok, tetap D dengan A. Dr. Alex tetap huruf besar. Okey, murid-murid perhatikan. Nampak tak perbezaannya? Nampak kan? Jadi, dengan itu, cikgu yakin murid-murid pasti tahu perbezaan kata nama am dan kata nama khas. Jadi untuk rumusannya, okey, murid-murid boleh tengok nota-nota ringkas yang cikgu bagi sekarang. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke tajuk seterusnya, iaitu kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri merupakan perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang tersebut. Kalau Alex, kita kata ganti nama diri dia. Macam tu. Okey, kata ganti ada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kita akan pergi ke kata ganti nama diri pertama dulu. Kata ganti nama diri pertama untuk menggantikan nama sendiri. Ketika kita sedang bercakap. Contohnya, saya, aku, kita, kami.
Ganti nama sendiri. Itu adalah kata kuncinya. Kita nak ganti kata nama sendiri. Kita nak ganti nama kita sendiri ketika kita bercakap. Contoh lainnya kalau bahasa istana, hamba, patih, dan satu lagi kalau untuk raja, kita panggil better. Baiklah, jom kita tengok contoh kata ganti nama diri pertama yang digunakan dalam ayat. Okey, saya suka makan nasi ayam. Terusnya, kami mahu ke pantai East Coast. Yang ketiga, better, mahu berjumpa dengan Hang Tuah. Perhatikan perkataan yang cikgu gariskan ya. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke kata ganti nama diri kedua. Okey, kata ganti nama diri kedua digunakan untuk menggantikan nama orang yang diajak bercakap. Maksudnya tadi kata ganti nama diri pertama kita gunakan untuk kita bercakap, saya, tetapi kalau kata ganti nama diri kedua untuk orang yang kita ajak bercakap tu. Okey, contohnya awak, engkau, kamu, anda, kalian. Kalau patik dalam bahasa istana tadi, kita gunakan orang yang sedang kita bercakap tu, dia akan gunakan tuan hamba, tuanku. Okey, jom kita tengok contoh dalam ayat. Bolehkah saya berkawan dengan awak? Okey, awak tu adalah kata ganti nama diri kedua. Saya mahu ikut kalian ke pantai East Coast. Dan yang seterusnya adalah ampunkan patik tuanku. Okey, baiklah. Kata ganti nama diri ketiga pula. Kata ganti nama diri ketiga ni kita gunakan untuk menggantikan nama orang yang diceritakan. Contohnya saya, kata ganti nama diri pertama, awak, kata ganti nama diri kedua, dan dia sedang bercerita tentang seseorang. Jadi kita panggil orang tersebut dia, beliau atau mereka. Kita tak panggil awak, kita akan panggil dia. Kita tengah bercerita tentang orang ketiga, orang tersebut. Jadi kita kena guna tiga perkataan tersebut. Okay, contohnya kalau untuk bahasa istana pula, patik tuan hamba, kita tengah bercerita tentang orang ketiga, jadi kita akan guna baginda. Okay, jom kita tengok contoh dalam ayat. Contohnya, saya suka berkawan dengan Ali. Dia baik. Okey, dia tengah bercakap tentang Ali dengan rakannya. Jadi dia gunakan perkataan dia. Kerana Ali ini tiada pangkat. Jadi kita tak guna perkataan beliau ke, baginda ke. Okey, contoh kedua, mari kita ikut mereka ke pantai East Coast. Dia guna perkataan mereka kerana ramai. Okey, kalau untuk bahasa istana pula, baginda seorang yang garang. Guna perkataan baginda untuk merujuk kepada sang raja. Okey, semua murid-murid mesti dah faham kan kata ganti nama diri ini digunakan untuk menggantikan nama orang. Ada berapa murid-murid? Ada 3. Okey, kata ganti nama diri pertama untuk nama sendiri. Kata ganti nama diri kedua pula untuk menggantikan nama orang yang kita ajak bercakap. Dan kata ganti nama diri ketiga untuk menggantikan nama orang yang kita ceritakan halnya.